إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala yang dilarang. Khutbah pada hari ini yang bertajuk Kita Jaga Keluarga, ianya juga merupakan tema sambutan bulan keluarga kebangsaan pada tahun ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang kecil tetapi mempunyai peranan yang sangat besar. Kita semua mempunyai keluarga, tidak kiralah sama ada keluarga itu besar ataupun kecil. Keluarga yang sejahtera akan melahirkan masyarakat dan negara yang makmur. Islam amat menitik beratkan hubungan kekeluargaan sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 seperti yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang mana bahan-bahannya bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menerhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahnya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Dalam usaha melahirkan keluarga yang bertakwa dan diredai Allah, maka para ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mencorakkan pembentukan keluarga dan menentukan hala tuju yang tepat atas landasan Islam. Peranan ibu bapa lah yang menentukan dan mencorakkan cara hidup anak-anak, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Ma min mauludin illa yulad 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yusharrikanihi." Yang bermaksud, tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka kedua-dua ibu dan bapanya lah yang menjadikannya, yang mencorakkan anak yang baru lahir itu seperti kain putih. Dicoraknya dengan warna hitam ataupun dicoraknya dengan berwarna-warni seperti pelangi. Andai kata dicoraknya seperti Yahudi ataupun Nasrani ataupun musyrik, na'udzubillahi min zalik. Hadis riwayat Muslim. Bagi anak-anak pula, kita sudah tentu kita adalah anak-anak, haruslah mentaati dan berbuat baik
serta berbakti kepada ibu bapa. Ianya merupakan suatu kewajipan yang mesti ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah malaikat kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan sekalipun. Perkataan uffin, saya mengulanginya 2 kali. Dalam Al-Quran menyebut janganlah kita mengatakan walaupun 2 perkataan, 2 huruf Dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Seterusnya, apabila masing-masing dalam keluarga menjalankan tugas dan peranan masing-masing serta menunaikan hak ahli keluarganya, maka akan lahirlah sebuah keluarga yang bahagia, yang sejahtera. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menjadi tanggungjawab bagi setiap ahli keluarga berusaha bagi memastikan sesebuah keluarga itu bahagia. Kerana itu, setiap ahli keluarga perlu bertindak untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Dalam menepani musim yang mencabar ini, kita memerlukan kesedaran yang tinggi dalam diri setiap individu untuk memastikan kesihatan diri dan keluarga terjamin dari jangkitan wabak penyakit. Kerajaan telah menetapkan beberapa siri perintah kawalan pergerakan PKP dan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh setiap rakyat. Peluang keberadaan di rumah sepatutnya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memupuk hubungan kekeluargaan dan sokongan sosial yang tinggi bagi membantu keluarga terus kekal sejahtera semasa atau pasca PKP. Tanggungjawab memelihara diri dan keluarga meliputi urusan dunia dan ukhrawi. Selain membangunkan aspek kerohanian seperti memastikan anak-anak melaksanakan perintah dan meninggalkan perkara yang dilarang dalam agama, ibu bapa juga perlu memastikan keperluan duniawi seperti makan, minum, kesihatan dan tempat tinggal ahli keluarga berada pada kondisi yang baik. Antara kunci utama dalam melahirkan keluarga yang diberkati, saya ulang tuan-tuan, antara kunci utama dalam melahirkan keluarga yang diberkati, yang pertama ialah dengan memelihara solat. Yang kedua, membaca Al-Quran di samping. Yang ketiga, melaksanakan amalan-amalan lain yang diperintahkan. Dan yang keempat, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci bagi melahirkan keluarga yang kondisi yang baik, yang sejahtera. Masing-masing perlu bertindak saling menasihati antara satu sama lain. Dalam kesempatan kita duduk di rumah bersama keluarga, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang kita lalui ini akan segera berlalu. Sesungguhnya kepada Allah jualah tempat yang selayaknya kita mohon pertolongan. Wujudnya institusi keluarga yang bahagia dan sejahtera akan melahirkan pula masyarakat yang harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta
berpesan-pesan dengan kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.